Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-12. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-9 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maksudnya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu Dia perkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 tentera daripada kalangan malaikat yang datang berturut-turut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah, kalimah murdifin yang bermaksud berturut-turut dapat difahami sebagai berturut-turut turun sehingga jumlahnya mencapai 1000 orang atau lebih daripada jumlah tersebut. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-124, Allah Ta'ala berfirman, "Iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin." Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kamu berkata kepada orang yang beriman, tidak cukupkah bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3000 tentera daripada kalangan malaikat yang diturunkan. Sebahagian ulama menyatakan bahawa ayat yang ke-124 surah Ali Imran ini bukannya berbicara mengenai peperangan Badar, tetapi ayat ini berbicara mengenai peperangan Uhud. Bahkan ayat ini juga berkaitan dengan janji bersyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu jika orang beriman tidak memenuhi syarat tersebut, maka para malaikat tidak akan turun ketika itu. Ada juga di kalangan ulama yang berpandangan bahawa perkataan tersebut bermaksud rafidin, yang bererti diikuti, iaitu dalam erti kata bahawa para malaikat berada di hadapan untuk menggentarkan hati musuh, manakala pasukan tentera muslimin pula mengikuti mereka. Namun demikian, pendapat ini lemah kerana makna yang dikemukakan adalah berbeza dengan bunyi teks tanpa ada alasan atau indikator yang mengalihkan kepada makna tersebut. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-9 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa ketika orang beriman memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, wahai Tuhan kami, tolonglah kami ke atas musuhmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat yang telah dicurahkan supaya mereka bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui bahawa mereka akan menghadapi peperangan melawan pasukan musyrikin Quraisy yang datang dari Mekah dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa orang beriman dan memberikan pertolongan kepada mereka dengan mengirimkan 1000 malaikat, dengan setiap satu malaikat diiringi oleh malaikat yang lain, sehingga semuanya berjumlah 5000 malaikat seperti mana yang diterangkan dalam surah yang lain. Manakala Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah,
ketika mentafsirkan ayat yang ke-9 surah Al-Anfal ini, menjelaskan bahawa ayat-ayat sebelum ini berbicara mengenai harta rampasan perang dan hukum pembahagiannya, di mana ia membuktikan bahawa sebahagian daripada orang beriman tidak mengimpikan perkara tersebut kerana mereka tidak mahu berperang. Namun, demikian peristiwa sebaliknya pula berlaku, iaitu orang beriman terlibat dalam peperangan dan harta rampasan perang. Sesungguhnya, peristiwa yang berlaku ini merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ayat berikut pula menghuraikan tentang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menugaskan para malaikatnya dalam peperangan tersebut. Ketika pasukan tentera Islam masuk ke kawasan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon bantuannya dengan diaminkan oleh pasukan tentera Islam. Baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menganugerahkan kemenangan dalam peperangan kepada pasukan tentera Islam untuk menghadapi tentera musuh yang jauh lebih ramai daripada jumlah tentera muslimin. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa baginda dengan menghantar 1,000 malaikat yang datang secara berturut-turut untuk membantu dan terlibat dalam peperangan bersama-sama dengan tentera Islam. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa pada hari peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan jumlah pasukan tentera musuh seramai 1,000 orang. Manakala jumlah pasukan tentera Islam pula hanya seramai 300 orang sahaja. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat sambil mengangkat kedua-dua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan kumpulan umat Islam ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa sambil mengangkat tangannya sehingga serban baginda sallallahu alaihi wasallam terjatuh daripada bahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil serban tersebut serta meletakkan kembali di bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Cukuplah berdoa kepada Tuhanmu kerana sesungguhnya dia akan memenuhi janjinya untuk kamu." Maka turunlah ayat yang ke-9 surah Al-Anfal ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-9 surah Al-Anfal menurut pentafsiran ulama. Ayat yang ke-9 ini menjelaskan kepada kita bahawa walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah, nabi dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi baginda tetap berdoa kepada Allah untuk memohon bantuannya ketika menghadapi perkara genting. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya amalan berdoa kepada Allah dalam kehidupan setiap Muslim, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang tidak menjadikan amalan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan harian dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang tidak mendirikan solat fardu seperti mana yang diwajibkan dalam Islam. Lebih dahsyat lagi, ada yang melakukan perbuatan syirik dengan memuja dan memohon bantuan jin dan syaitan, terutamanya amalan sihir. Sedangkan perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhan kamu berfirman
berdoalah kamu kepada aku. Nescaya aku perkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ism wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdai salas. Imma an tu'ajjila lahu da'watuh wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha." Tidaklah seseorang muslim itu berdoa yang tidak mengandungi dosa dan tidak bertujuan memutuskan silaturrahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dengan 3 cara. Pertama, Allah akan mengabulkan doanya dengan segera. Kedua, Allah akan menyimpan untuknya di akhirat nanti. Ketiga, Allah akan menjauhkan daripadanya keburukan. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Dia akan mengampunkan dosa yang lain kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-9 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hendaklah menjadikan amalan berdoa kepada Allah sebagai amalan harian kerana ia dituntut dalam Islam. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Doa orang yang berpuasa dimakbulkan oleh Allah. Kedua, setiap Muslim yang mahu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu menjaga adab berdoa seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melakukan perbuatan dosa, maksiat dan kezaliman yang boleh menghalang doanya daripada dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan syirik seperti melakukan perbuatan sihir dan menyembah sesuatu selain daripada Allah Taala. Ini kerana perbuatan syirik merupakan dosa paling besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan taubah nasuha. Sidang pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.